Let go ni adalah satu istilah yang senang kita sebut, tapi bila kita nak buat, payah. Antara perkara yang paling payah adalah kita sayang untuk melepaskan benda-benda yang kita ada perasaan terhadapnya. Kita ada ikatan. Ikatan itu bukanlah tentang seberapa mahal sesuatu itu, seseorang itu, ataupun apa yang kita tak nak lepaskan itu, tetapi tentang seberapa dalam perasaan kita yang kita ikat dengan sesuatu itu ataupun seseorang itu. Tetapi let go adalah sebahagian dari proses hidup. Untuk kita faham kenapa kita kena melepaskan, kita kena faham dulu hidup memang diaturkan dengan kaedah di mana kita kena bergerak daripada satu titik ke satu titik yang lain. Artinya, bila kita nak bergerak daripada satu titik ke titik yang lain, kita kena belajar untuk faham bahawa titik yang kita dah tinggalkan itu adalah titik yang tak boleh lagi kita patah balik. Masa ini Tuhan cipta sebagai sesuatu yang tak boleh kita patah balik. Kita tak boleh nak ubah apa yang kita dah buat semalam, seteruk apa pun hari semalam. Kita tak boleh nak ubah apa yang kita buat bulan lepas. Serumit apa pun bulan lepas tu telah berlaku. Kita tak boleh nak ubah semua benda tu. Tuhan ciptakan masa adalah sebagai satu proses untuk kita terus berjalan. Kita hanya boleh berharap untuk memperbaiki hari ini dan hari esok ataupun hari-hari yang akan datang dengan segala perancangan dan juga penyusunan yang kita buat dalam hidup. Tapi untuk mengubah semula apa yang telah kita buat, sama ada salah, betul, baik ataupun tak baik, kita tak boleh dah. Artinya, Tuhan memang mencipta hidup dan dunia ini dengan satu sistem di mana kita kena belajar untuk let go benda yang kita dah lalui. Itu hidup, itu adalah realiti hidup. Kita kena tanam benda ni dalam kepala kita supaya kita tak boleh berharap untuk ubah perkara yang telah berlaku. So daripada situ kita tahu bahawa hidup adalah tentang melepaskan. Hidup adalah tentang biar benda yang dah berlalu tu biar. Itu adalah masa lalu. Benda yang kita dah buat semalam biar. Benda yang kita buat 2 hari lepas biar. Membiarkan perkara yang dah berlalu itu adalah proses untuk kita hidup. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam agama pula, kita ada konsep tauhid. Dalam banyak konsep tauhid, elemen-elemen, segala wacana, segala topik-topik dalam tauhid tu, ada satu elemen kecil yang dipanggil sebagai qada dan qadar, iaitu kebergantungan kita kepada Tuhan, kepada konsep di mana Tuhan atur sesuatu dalam hidup kita. Ada kuasa yang mengatur semuanya. Artinya apa? Bila kita faham konsep ini, kita tahu bahawa di sana kita tak mampu untuk nak atur semuanya dalam hidup kita. Kita tak mampu nak kawal kesemuanya. Dunia memaksa kita untuk kawal semua benda. Itu konsep akhir zaman sebenarnya. Akhir zaman adalah tentang memaksa kita, memberitahu kita bahawa kita boleh kawal semua benda. Kita boleh kawal apa orang nak cakap dekat kita dengan social media sebagai contoh. Kita boleh kawal apa perasaan kita dengan social media. Social media kita boleh tahu orang marah kedak kat kita bila orang boleh bagi emoji tu marah ke, sedih ke. Kita juga boleh kawal semua benda. Itu adalah mesej yang dunia nak sampaikan kepada kita. Maksudnya dunia bagi tahu dekat kita, okey, jangan risau, semua benda boleh dikawal. Dunia memaksa kita untuk mengawal semua perkara, tetapi takdir memaksa kita untuk menyerah banyak perkara. Kuatnya kita ikhtiar haruslah diselarikan dengan dalamnya kita tawakal. Ikhtiar adalah apa yang kita boleh kawal, apa yang boleh kita pilih dalam hidup kita untuk kita kawal. Dia bukan semua. Tawakal adalah selain daripada apa yang kita boleh kawal tadi, kita serah. Itu pun masih lagi banyak bahasa-bahasa dalamnya. Tetapi konsep takdir yang Allah nak bagi dekat kita adalah jangan kawal semua, tapi serah semua. Itu konsep takdir. Faham bahawa ada kuasa Tuhan yang mengatur dan menyusun semuanya. So bila kita faham ini, kita faham bahawa lagi banyak kita cuba nak follow apa yang dunia nak kita buat, lagi pening hidup kita sebab kita tak boleh nak kawal semua. Bila kita cuba nak kawal semua, kita akan rasa banyaknya urusan-urusan yang tak selesai. Distractibility adalah satu penyakit yang sangat bahaya. Gangguan-gangguan, kita tengok ramai, banyaknya gangguan, orang cakap macam tu kita nak kena selesaikan. Kita rasa kita terlibat pada banyak benda. Kita rasa kita perlu involve dengan banyak situasi, padahal tak perlu. Jadi bila kita faham situasi ni, kita faham dunia, kita nak kena buat apa? Sebab itu penting untuk kita belajar menyerah. Tinggalkan semua benda yang kita tak boleh kawal. Belajarlah untuk tak fikir yang kita boleh kawal benda ni. Belajarlah untuk serah kepada Tuhan yang boleh menguruskan semuanya. Menyerah adalah suatu tugas yang sangat payah pada hari ini. Dan tugas itulah yang sangat kita pentingkan. Bertepatanlah dengan beberapa hadis. Antara hadis yang saya pegang sangat ada ingat sangat adalah hadis bila anak muda tanya kepada Nabi. Nabi kata, ya ulam, wahai anak muda, dia kata, ihfazullah, kamu jaga Allah, kamu akan lihat nanti bagaimana Allah akan hadir di hadapanmu. Maksudnya Allah akan lorongkan banyak perkara di hadapanmu. Kamu jaga Allah saja. Kemudian kalau kamu nak minta sesuatu, kamu minta kepada Allah. Kamu nak tanya sesuatu, kamu tanya kepada Allah. Kamu nak minta tolong, kamu minta tolong kepada Allah. InsyaAllah segalanya akan selesai. Itu mafhum kepada hadis tu. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Hadis tu sahih. Dan hadis tu ceritakan macam mana keadaan bila kita betul-betul serah kepada Allah. Pertama, Allah janji Allah akan bagi semuanya mudah.
Yang keduanya, Allah juga janji, bukan setakat minta tolong, nak tanya-tanya pada Allah. Nak minta tolong pada Allah. Nak cari sesuatu penyelesaian, cari kepada Allah. Allah akan bagi. Ada jaminan. Tetapi kenapa Nabi kena sebut kepada anak muda tadi? Kenapa Nabi kena sebut? Kenapa Nabi kena sampaikan kepada kita? Sebab kita perlukannya. Kita perlu orang bagi tahu dekat kita yang ada Tuhan untuk kita menyerah. Kita perlukan benda tu. Dan sampainya hadis tu kepada kita pada hari ini adalah untuk kita laksanakan dia, belajarlah untuk menyerah. Walaupun pada sekecil-sekecil perkara. Kita akan tengok betapa tenangnya kita, betapa relaxnya kita, betapa amannya, nyamannya fikiran kita, dan kita akan tengok kita boleh melakukan sesuatu akan lebih bermakna dan bernilai daripada kita lakukan banyak benda, tetapi satu pun kita tak boleh nak fokus, satu pun kita tak boleh nak berikan nilai yang baik kepada apa yang kita lakukan tu. Boleh pilih kita nak jadi yang macam mana. Okey, jangan lupa untuk belajar melepaskan pada hari ini, belajar untuk let go pada hari ini, belajar untuk tak kawal semua benda, dan belajarlah untuk menyerah kepada Tuhan. Minta maaf lah kalau bunyi macam tazkirah pula. Bye, Assalamualaikum.